Hai, kerajaan apa ni? Kerajaan perpaduan pula dah. Semua parti ada dalam ni. Barisan Nasional pun ada dalam ni. Bentuk macam mana pula kerajaan perpaduan ni? Alah, tak faham lah masa kempen tu hari lain. Bila dah menang, ada pula kerajaan perpaduan ni. Masa kempen tu hari, bukan main perang dengan barisan ini, dah jadi geng pula. Macam mana ni? Kau tak faham kan? Tengok video ni sampai habis. Saya terangkan dengan awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Dacia Hau, Vanakkam dan salam reformasi. Bertemu kita lagi di channel SBS. Terima kasih kepada anda yang terus setia memilih channel SBS. Yang pertama sekali saya nak melayangkan rasa syukur yang teramat-amat sangat kerana penantian selama belasan tahun, puluhan tahun untuk melihat sosok yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri akhirnya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebelumnya kita tahulah pelbagai liku-liku, macam-macam ujian yang beliau hadapi, tetapi sesungguhnya Allah itu maha berkuasa lah. Apabila sampai waktu dan takdirnya, maka akhirnya Datuk Seri Anwar diangkat jugalah, tetap diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Personally bagi diri saya, keluarga saya yang memang terlibat daripada tahun 98, family saya yang keluar UMNO ikut Datuk Seri Anwar daripada tahun 98, memang kami menitiskan air mata lah. Ini momen yang paling kami tunggu untuk belasan tahun, puluhan tahun. Personally bagi diri saya sendiri, saya mula sertai Parti Keadilan ini bermula tahun 2004 sehingga tahun 2022 ini, dah 18 tahun dah pun saya dalam perjuangan ini. Memang momen untuk melihat Datuk Seri Anwar dinobatkan sebagai Perdana Menteri itu adalah satu momen yang paling mahal, berharga yang saya tunggu-tunggu. Jadi apa pun syukur alhamdulillah Allah telah memakbulkan doa rakyat Malaysia. Datuk Seri Anwar telah pun bergelar Perdana Menteri yang ke-10. Jadi dah jadi Perdana Menteri ni, apa pula cerita seterusnya ni? Tentulah banyak yang menanti bakal Perdana Menteri ke-10 ini, tugasan-tugasannya. Kerana negara pada hari ini tak berada dalam keadaan yang selesa, ekonomi kita tak bagus, politik kita tak stabil. Jadi saya harapkan dengan Datuk Seri Anwar diangkat sebagai Perdana Menteri ke-10 ini, insya-Allah politik kita akan kembali stabil dan kemudiannya kita boleh fokus untuk membangunkan negara, membangunkan ekonomi, membangunkan rakyat Malaysia. Tetapi seperti persoalan ramai, orang ramai bertanya, ini kerajaan perpaduan ni kerajaan yang macam mana kan? Boleh pula kita kerjasama dengan Barisan Nasional kan? Macam mana pula tu? Jadi dalam video pada kali ini saya akan cuba terangkan kepada anda apakah bentuk kerajaan perpaduan ini, siapakah anggotanya, bagaimana kerajaan ini akan berfungsi, adakah parti-parti politik yang berada dalam kerajaan perpaduan ini telah menjalinkan bentuk kerjasama coalition ke? Bagaimana pula dengan pesalah-pesalah rasuah, salah laku, sakau-sakau semua sebelum ini yang beria-ria PH laungkan ni? Semua persoalan ini saya akan jawab dan saya akan cuba terangkan di dalam video kali ini. Yang pertama sekali saya perlu jelaskan, pada 19 hari bulan yang lalu telah pun berlangsung pilihan raya umum ke-15. Seperti mana yang kita ketahui, hasil undi rakyat Malaysia, kedudukan parti-parti politik ini adalah Pakatan Harapan 82 kerusi, Perikatan Nasional 73 kerusi, Barisan Nasional 30 kerusi, Gabungan Parti Sarawak atau GPS 23 kerusi, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS 6 kerusi dan lain-lain 7 kaki. Itu kubur tempat aku nak mampus, Pak Halul. Tak. 7 kerusi. Lain-lain ni apa dia? Parti Warisan 3 kerusi, Parti PBM 1 kerusi. Lepas tu adalah parti apakah, saya pun dah tak ingat kan. Keseluruhan jumlah kerusi yang dipertandingkan adalah 221 dan Padang Serai terpaksa ditangguh kerana ahli parlimennya mendiang Karupaya meninggal dunia. Jadi proses pilihan raya Padang Serai sedang pun berlangsung, di mana pendamaan calonnya baru saja berlaku. InsyaAllah dalam masa seminggu 2 lagi pilihan raya Padang Serai akan berlangsung lah. Jadi apa pelajaran yang kita boleh ambil hasil daripada keputusan pilihan raya ini? Yang pertama sekali, inilah mandat rakyat Malaysia, inilah suara rakyat Malaysia, inilah yang rakyat Malaysia telah pun tentukan. Yang menang tak menang semua, yang kalah pun tak kalah semua. Jadi semua parti politik perlu berlapang dada menerima keputusan ini. Berdasarkan keputusan ini, tidak ada mana-mana gabungan ataupun parti
politik yang cukup kerusi untuk menubuhkan kerajaan, iaitu para minima untuk menubuhkan kerajaan adalah 112 kerusi Parlimen. Jadi sekarang faham betul-betul ya abang gemuk bagi tahu. Tak ada mana-mana parti politik yang sampai paras 112. Setakat ni faham tak murid-murid? Kalau engkau faham, bagus. Apabila tidak ada mana-mana parti yang mencecah kerusi 112 bilangan untuk menubuhkan kerajaan, di sinilah terletak masalahnya. Kerana dalam perlembagaan menyebut minimum untuk menubuhkan kerajaan ataupun seorang Perdana Menteri itu mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli dewan adalah dengan para minima 112 kerusi disebut sebagai majoriti mudah. Jadi bila tak ada mana-mana parti yang mencapai majoriti mudah ini, maka satu gabungan politik, iaitu dia ni perlu bergabung dengan dia ni perlu nego dengan dia ni, terpaksa dibuat dan dibentuk. Jadi sekarang kita faham, setakat result pilihan raya, pemenangnya adalah Pakatan Harapan. Kerana Pakatan Harapan dianggap sebagai koalisi terbesar yang memenangi pilihan raya dengan jumlah 82 kerusi. Tetapi isunya sekarang 82 kerusi itu pun masih tak cukup untuk membentuk kerajaan. Maksudnya walaupun Pakatan Harapan boleh dianggap menang pilihan raya ini, Pakatan Harapan masih memerlukan gabungan untuk mencukupkan jumlah 112 kerusi. Maka sebab itulah kita nampak parti macam Perikatan Nasional yang hanya ada 73 kerusi ni, berebut benar, tamak benar kau nak jadi kerajaan. Berhabis ahli parlimen orang dia curinya. Tak habis-habis lah abang kau guna pendekatan SD kan. Sikit-sikit sign SD, sikit-sikit dapatkan SD untuk jadi Perdana Menteri. Apa gila abang kau ni? Kita perlu tahu dan kita perlu jelas bahawa Undang-Undang Akta Lompat Parti telah pun berkuat kuasa. Maka mana-mana ahli parlimen yang bertanding atas tiket parti mereka tidak boleh sewenang-wenangnya memberikan sokongan secara individu kepada parti lain. Apatah lagi sign SD. Kau parti ni, kau sign SD nak bagi abang kau jadi Perdana Menteri. Memang tak boleh yang itu. Kalau Barisan Nasional pula, selain daripada Akta Lompat Parti, dia diperkuatkan lagi dengan aku janji ketika mereka nak menjadi calon. Jadi memang SD secara individu memberikan sokongan daripada ahli-ahli parlimen Barisan Nasional itu kepada parti lain, memang tak boleh lah. Itu dianggap mencuri ahli parlimen orang. Kau reti ke tak reti? Jadi kalau korang lihat abang kau meroyan yang mengatakan bahawa SD dia cukup bilangan, SD Anwar tak cukup bilangan, dia sepatutnya jadi Perdana Menteri, tapi penyudahnya dia tak dapat pun dan dia meroyan. Sebab isu inilah, isu SD ni, SD ni sepatutnya dah tak boleh dipakai lagi dah. Sebabnya kalau kita masih menggunakan konsep SD ni ibarat mencuri ahli parlimen parti orang lain, dan sepatutnya sokongan itu datang secara en bloc ataupun daripada parti mereka kepada kerajaan tersebut. Jadi demi merungkai permasalahan ini, parlimen yang dah tergantung beberapa hari ini, maka campur tangan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia sangatlah diperlukan untuk menyelesaikan krisis ini. Jadi pada 22 November yang lalu, Yang di-Pertuan Agong telah memanggil dua koalisi parti besar yang memenangi pilihan raya. Itu Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Saifuddin mewakili Pakatan Harapan, Tan Sri Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin mewakili Perikatan Nasional, Tuan Guru Haji Adi dan Taqiyuddin mewakili Parti Melayu terbesar yang menang dalam pilihan raya. Seperti mana yang kita faham, Yang di-Pertuan Agong telah melontarkan idea kepada kedua-dua parti ni. Sebabnya inilah parti besar yang menang kan. Pakatan Harapan 82 kursi, Perikatan Nasional 73 kursi. Daripada engkau sibuk-sibuk curi ahli parlimen sini, curi ahli parlimen sini buat SD, jadi Agong cadangkan, boleh tak kamu berdua ini bergabung membentuk kerajaan perpaduan. Jadi jawapannya seperti mana yang kita nampak lah. Abang kau dengan angkuhnya di luar istana menyebutkan bahawa beliau tidak mahu bekerjasama dalam kerajaan perpaduan bersama dengan PH. Dia siap sebut lagi, dia sign, lepas tu dia tolak. Tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan, untuk membentuk unity government. Unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Tetapi kami telah membincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini. Atas tujuan apa sekalipun, unity ke apa semua sekali, kita putus, kita tak bersetuju. Jadi tadi saya diminta untuk menandatangani
dokumen yang minta supaya kalau kami bersetuju. Saya sign tapi jawab atas tidak bersetuju. Jadi sekarang kita fahamlah bahawa Perikatan Nasional secara rasminya menolak permintaan yang di-Pertuan Agong itu untuk terlibat dalam kerajaan perpaduan. Jadi esoknya pula 23 hari bulan yang di-Pertuan Agong telah memanggil parti-parti berikutnya yang menang dalam pilihan raya, iaitu Barisan Nasional dan GPS. Jadi seperti mana yang kita lihat selepas saja yang di-Pertuan Agong memanggil pemimpin Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi memaklumkan bahawa yang di-Pertuan Agong meminta supaya Barisan Nasional terlibat dalam membentuk kerajaan perpaduan. Maka di sini poinnya sangat jelas. Yang meminta Barisan Nasional terlibat untuk membentuk kerajaan perpaduan ini adalah yang di-Pertuan Agong. Atas arahan yang di-Pertuan Agong, maka Barisan Nasional berbesar hati untuk menyertai kerajaan perpaduan. Dan seperti mana yang kita faham tadi, di hadapan istana itu, Perikatan Nasional telah pun menolak konsep kerajaan perpaduan ini. Jadi akhirnya pada pagi 24 November, maka kelihatan pula GRS ataupun Gabungan Rakyat Sabah membuat keputusan bersedia untuk bersama di dalam kerajaan perpaduan, dan diikuti dengan GPS daripada Sarawak juga bersedia untuk menyertai kerajaan perpaduan. Maka Majlis Raja-Raja pun berlangsung dan akhirnya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong membuat keputusan untuk meletakkan Presiden parti gabungan yang paling besar memenangi pilihan raya, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim mewakili Pakatan Harapan untuk mengepalai kerajaan perpaduan. Jadi maksudnya jelas, kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bertujuan untuk menyelamatkan negara demi kestabilan politik. Ini bukan kerajaan main curi-curi SD tau. Pujuk dia ni sign, pujuk dia ni sign, tak ada. Ini kerajaan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong membentuk kerjasama merentas parti untuk kestabilan politik negara. Jadi kalau ada yang bertanya, macam mana pula tu PH pula tiba-tiba bekerjasama dengan BN pula kan? Tiba-tiba nak bekerjasama dengan GPS pula kan? Jawapannya adalah Seri Paduka Baginda yang mengarahkan kerajaan ini untuk dibentuk dan semua parti mesti berlapang dada. Jadi timbul pula persoalan, bagaimana kedudukan Barisan Nasional ni? Adakah nanti seperti mana DAP dan Amanah bergabung dalam Pakatan Harapan? Jawapannya tidak. BN akan kekal seperti BN, PH akan kekal seperti PH. Gabungan ini adalah kerjasama strategik di peringkat kerajaan persekutuan dan negeri demi kemakmuran negara untuk mencapai kestabilan politik. Konsep kabinet dia macam mana pula kabinet dia? Oleh kerana ini adalah kali pertama konsep kerajaan perpaduan diamalkan ataupun dipraktikkan di Malaysia. Maksudnya sebelum ini kerajaan yang dominan lah, maksudnya satu parti je dominan. Kalau kerajaan sebelum ini Barisan Nasional dominan, kemudian Pakatan Harapan dominan. Tapi ini kali pertama kerajaan tidak didominasi oleh satu-satu kelompok parti sahaja, tetapi semua parti yang mahu sehaluan, mahu bekerjasama di bawah kedudukan kerajaan perpaduan ini, maka pembahagian kabinetnya juga mestilah mengikut kedudukan seperti mana kerajaan perpaduan tersebut. Dalam bahasa mudahnya adalah semua parti yang mahu bekerjasama akan ada di dalam kabinet tersebut. Mungkin boleh jadi Barisan Nasional ada dalam kabinet, GPS akan ada dalam kabinet, GRS akan ada dalam kabinet, termasuklah parti-parti komponen yang mahu bersama, contohnya Warisan kan. Kalau katakanlah Perikatan Nasional pula tiba-tiba ulur tangan, katakan mahulah pula kan, tiba-tiba terbuka tangan pula mahu bekerjasama di bawah kerajaan perpaduan, saya fikir bukan menjadi satu isu yang sangat besar lah untuk kita menolak kerjasama itu, kerana konsepnya adalah kerajaan perpaduan dan kita mengalu-alukan semua pihak yang mahukan negara stabil dan bekerjasama. Jadi untuk pembahagian kabinet ni maksudnya semua pihak yang terlibat di dalam kerajaan perpaduan itu akan ada di dalam kabinet tersebut. Soalan berikutnya yang orang sering tanya kepada saya, macam mana pula kaki-kaki sakar rasuah-rasuah yang berada dalam parti-parti lain tu? Habislah nanti Anwar Ibrahim terpaksa nak tutup-tutup kes diorang ni. Macam mana pula tu? Jawapannya tak ada. Prinsip tetap kekal sama dan tak berubah langsung. Kerajaan perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ini akan mengasingkan konsep eksekutif dan judiciary. Kita takkan campur adukkan langsung. Maksudnya kalau ada pemimpin dari parti-parti tertentu terlibat dengan kes rasuah ataupun kes mahkamah, mereka perlu menghadapi perbicaraan seperti biasa. Tetapi apa yang bagusnya? Bagusnya adalah jaminan Perdana Menteri langsung tak akan mencampuri urusan judiciary, mahkamah, legislatif apa semua ni. Maksudnya kita akan ada satu badan kehakiman yang betul-betul bebas
untuk memberikan kehakiman kepada mereka yang sedang diadili di mahkamah. Jadi selepas ini insya-Allah tak ada timbul lagi isu campur tangan politik, menentukan keputusan lah apalah. Insya-Allah kali ini kita pisahkan terus kuasa eksekutif, judiciary, legislatif. Ini adalah persepadanan kuasa yang tak akan dicampur adukkan. Saya pun amat yakin pemimpin-pemimpin daripada parti-parti tertentu yang mempunyai kes mahkamah, mereka pun mahu nama mereka dibersihkan. Satu cara untuk membersihkan nama mereka adalah dengan melalui perbicaraan yang adil. Sehingga belum ada keputusan daripada pihak mahkamah, prinsip keadilan adalah kekal tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah. Jadi jangan risau ya. Sebagian orang kata nanti habislah ni, kes dia ni habislah ni, selamatlah ni, dia ni tak adalah kena sabit lagi. Bab tu jangan risau. Mahkamah dan pentadbiran tidak akan dicampur adukkan. Dan untuk pengetahuan semua, ini bukan kali pertama Pakatan Harapan bekerjasama strategik dengan parti lain untuk mencapai kestabilan di peringkat kerajaan persekutuan. Sebelum ini kita telah pun bekerjasama dengan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri melalui satu memorandum persefahaman ataupun MOU. Dan kita lihat strategi itu berjaya membawa pentadbiran yang stabil sehingga memorandum itu tamat pada 31 Julai. Maksudnya konsep kerajaan perpaduan ini kita dah praktiskan lah sebelum ini, tapi namanya bukan kerajaan perpaduan. Dan konsep itu terbukti berjaya di mana pembangkang dan kerajaan boleh align dalam beberapa perkara, boleh berbeza dalam beberapa perkara. Dan PH masih kekal PH, dan BN masih kekal BN. Dan apa yang paling mustahil adalah kerajaan perpaduan ini akan menolak segala fahaman ekstremis kaum, pelampau agama, mereka yang gila kuasa, kerana konsep kerajaan perpaduan adalah all include dan konsep perbahagian kuasa kepada semua kumpulan yang mahu bekerjasama di dalam kerajaan perpaduan. Jadi itulah dia kerajaan perpaduan tahu. Kau faham tak ni? Kalau kau faham, bagus. Jadi itulah saja apa yang saya cuba nak terangkan untuk konsep kerajaan perpaduan ini. InsyaAllah yang jadi Perdana Menteri itu Datuk Seri Anwar, SBS akan kekal di channel ini seperti biasa. Jadi jangan risau, saya akan terus bawakan kepada anda informasi-informasi terkini, maklumat-maklumat terkini tentang politik. Dan insyaAllah channel ini akan jadi defender kepada Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, sehingga kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa ikuti video-video abang yang seterusnya. Saya sudahi dengan aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.